Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu dan orang yang beriman di kalangan kamu kepada beberapa darjat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita berada dalam program Usrah Nurani. Anjuran panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tom, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Kita adakan program ini mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan pandangannya, rahmatnya, keampunannya kepada kita. Kita berada dalam satu keadaan yang kita tak pernah lalui. Dulu kakak-kakak, adik-adik tak pernah jumpa zaman ni kerana kita di alam persekolahan, kita masih muda. Kita tak pernah jumpa dengan wabak yang sehebat ini. Hari ini Allah uji kita dengan keadaan yang telah pun kita maklumi dengan SOP dan sebagainya. Kita tidak dapat bertemu dan kita tidak dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai pelajar, iaitu berguru dan belajar secara bersemuka. Namun dalam keadaan begini, kita tak boleh biar, kita tak boleh duduk saja, tak boleh buat tak apa, dah tak boleh mengaji, kita tak payah mengaji. Kita menggunakan teknologi yang Allah kurniakan ilmunya kepada kita. Kita dapat guna media yang Allah Ta'ala berikan idea dan Allah berikan ilmu kepada manusia mencipta alat-alat ini. Kita gunakan sebaik mungkin. Pada hari ini saya nak ajak kakak-kakak, adik-adik Sekolah Menengah Cik Tom yang dirahmati Allah sekalian, kita nak berbicara tentang ilmu. Bila sebut kata ilmu adalah satu benda penting. Ilmu adalah membezakan kita dengan binatang. Kita dengan binatang sama ya. Binatang makan, kita makan. Binatang tidur, kita tidur. Binatang bermain, kita bermain. Binatang ada perasaan. Binatang ada pasangan. Binatang ada ahli keluarga. Dia ada anak, dia ada mak, dia ada ayah dia. Maka kalau kita tengok, kita dengan binatang lebih kurang je. Cuma membezakan kita dengan binatang ialah ilmu. Maka wajib kepada kita mempelajari ilmu supaya membezakan kita dengan binatang. Kalau kita pasangan, ada ayam jantan, ada ayam betina, ada lembu jantan, ada lembu betina. Begitu juga dengan manusia. Walaupun di sekolah Cik Tom semua perempuan, tapi di luar sana ada lelaki yang Allah Ta'ala jadikan ia pasangan kita. Maka setiap manusia setiap manusia ada pasangannya. Ada siang, ada malam. Ada bulan, ada matahari. Ada positif, ada negatif. Maka yang membezakan kita dengan makhluk lain ialah ilmu. Ilmu yang mengangkat darjat kita. Sebab itu disebutkan, ilmu ini ditafsirkan sebagai suatu sifat yang menyebabkan orang yang memilikinya dapat memahami satu perkara yang disebut, dan fiqh itu mengetahui perincian sesuatu ilmu. Bila kita tahu satu ilmu, kita faham, kita tahu yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Kalau aku buat macam ni, Allah sayang. Kalau aku buat macam ni, Allah tak sayang. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bertemu dengan kematian. Semua orang akan mati. Kena COVID, tak kena COVID. Sakit, tak sakit. Mati pasti datang menjemput kita. Dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena perbetulkan niat kita. Nabi SAW pesan, Nabi habaq dah kat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu bermula dengan niat. Bermula dengan niat. Semua benda kena mula dengan niat. Hari ini kita belajar melalui media. Kita belajar melalui handphone kita, melalui WhatsApp, dalam Telegram, Google Meet dan sebagainya. Walaupun kita belajar secara jauh, tapi kita perlu ada niat yang betul. Kerana apa? Kerana niat yang betul ini mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang betul. Sebab tu ada orang hari ni dia bantu orang dalam kesusahan, tujuan dia nak dapat pujian daripada orang.
Bila nak pujian, Allah akan berikan pujian tu. Ya, memang orang puji dia, tapi dia tak ada pahala. Tapi kalau orang dia nakkan keredaan Allah, Allah akan berikan kemuliaan kepadanya, diangkatkan derajatnya si Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bersama dengan para nabi di akhirat kelak. Maka pertama kita kena niat dalam diri kita. Aku nak belajar, aku masuk sekolah mendengar Cik Tom ni, aku diikut program PDPI yang dibuat oleh guru aku ni, apa tujuannya? Pertama sekali, aku nak dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, kakak-kakak, para pelajar sekolah mendengar Cik Tom yang dirahmati Allah sekalian, ingat, kita semua nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah, kita ni ustaz, kami ustaz, sekolah kami semua perempuan ustaz, dah cikgu lelaki pun tua ustaz, tak ada hak muda-muda. Ha, tu dia. Dia kata, ustaz cemuh ya ustaz, asyik-asyik kena mengaji. Dia usaha nak dapat redha pasangan dia. Oh, keluar sekolah ni, buka tudung. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kata dia cantik. Nak tunjuk rambut dia cantik dekat orang. Balik rumah pakai baju ketat. Kenapa? Nak tunjuk bagi orang manusia pandang dia. Wow, cantik. Cantik. Nak pakai ketat. Tak payah pakai ketat lah. Kalau kita rasa pakai ketat itu moden. Kalau kita rasa buka aurat itu moden. Kalau kita rasa pakai baju kurung ada bentuk, kita pakai kebaya ada bentuk, kita pakai seluar yang ada bentuk menunjukkan habis semua bentuk-bentuk badan kita, kita rasa inilah kemajuan, inilah tamadun, inilah orang yang terkehadapan. Kalau nak kira pakai lok-lak tu, pakai baju tak elok itu adalah satu kemodenan, sebenarnya kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, minta maaf nak sebut, binatang lebih moden daripada kita, kerana binatang dari dulu tak pernah pakai seluar. Tak. Binatang tak nak pakai seluar, binatang tak nak pakai baju. Jadi moden itu pada pakaian. Apabila pakaian kita bertepatan dengan syariat Allah, kita adalah orang yang moden, kita adalah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau orang kata kita nampak kolot tapi Allah kata inilah orang yang berjaya. Maka dapat redha. Tapi yalah, nak dapat redha Allah ni macam mana? Betulnya aku belajar ni kerana Allah. Kita pakai baju pasal apa? Nak bagi orang kata lawa. Tu yang duk main TikTok tu. Tu kan. Aduh, aku letih lah tengok daripada main TikTok ni. Menghilangkan rasa malu. Akhirnya anak-anak Melayu kita, anak-anak bangsa kita, orang Islam kita mendedahkan aurat, menari dalam TikTok. Kalau kita tengok dulu, orang dulu depa main silat. Hari ni anak-anak kita duk menari dalam TikTok. Nauzubillah min zalik. Pertama, betulkan niat kita nak dapat redha Allah, yang pertama. Yang kedua, kita menuntut ilmu ni sebab nak dapat kejayaan akhirat. Kita nak berjaya di akhirat, nak jadi orang kaya di akhirat, orang yang boleh masuk syurga dengan Nabi SAW. Yang ketiga, kita nak menghapuskan kejahilan dalam diri kita. Kita ni orang yang bodoh, tak tahu yang ni halal, yang ni haram, yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Nanti masuk kubur kena azab, nanti kena siksa dan sebagainya. Maka kita belajar ni nak betulkan benda yang tak betul dalam diri kita. Yang keempat, kita nak betulkan keluarga kita. Ya, mungkin mak kita ada silap, ayah kita ada silap, abang kita ada silap. Mungkin suatu hari nanti suami kita melakukan kesilapan, maka dengan ilmu yang kita miliki ni, kita dapat baiki diri kita dan dapat baiki diri orang lain. Dan yang kelima, kita dengan ilmu kita dapat menegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu wajib ditegakkan oleh kita. Soal menang tak menang cerita lain, Islam perlu ditegakkan dengan amalan yang kita belajar, maka Islam itu akan mengindahkan dunia ni, dan kalimat Allah, agama Allah berkekalan di atas muka bumi ini dengan ilmu yang kita pelajari. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut kata kita belajar, kita mengaji, kita ada guru dalam tempoh kita belajar di internet PDPR ni, saya nak pesan dekat kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita ada adab ketika belajar. Bila cikgu online, kita jangan main-main, jangan menyembang, jangan duk pasang lagu, jangan duk tutup video, kita pergi main game, jangan kita tunjuk biadab dengan guru kita. Kerana kata Nabi, kama tadinu tudan, apa yang hang buat itu yang hang akan dibalas. Kalau kita biadab dengan guru pada hari ini, nanti Allah akan hantar anak-anak yang biadab kepada kita. Atau satu hari nanti anak kita akan jadi anak yang jahil, yang tak faham agama. Sebab itu ulama menyatakan, kata seorang ulama, gurunya yang bernama Syekh Al-Imam Syadiduddin As-Siraji. Imam As-Siraji rahimahullahu ta'ala, dia pernah berkata,
Barang siapa yang inginkan anak dia jadi alim, anak dia jadi baik, hendaklah dia berbuat baik kepada orang-orang yang belajar ilmu. Orang-orang yang main mengaji di tempat mereka, bagi duit, bagi sedekah, belanja anak-anak tahfiz, belanja orang-orang soleh, bagi duit, bantu mereka. Karena dengan kita menyayangi orang-orang yang berilmu, Allah akan rezekikan anak-anak kita, anak-anak yang soleh, atau Allah jadikan cucu cicit kita di kalangan ulama-ulama yang hebat atas muka bumi ini. Sebab itu para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, semua orang kenal Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus ni, subhanallah, dia anak askar. Ayah dia askar, tok wan dia juga askar. Bukan di kalangan ulama. Tapi kenapa dia menjadi alim? Barangkali amalan ayah dia, amalan datuk nenek moyang dia, yang baik dengan guru-guru terdahulu, Allah lahirkan dia sebagai orang yang alim. Nampak? Tak semesti anak tok guru jadi guru. Anak seorang tentera boleh jadi ulama yang tersohor dalam negara kita. Barangkali ada amalan yang ayah dia buat dahulunya, menghormati guru-gurunya, menjadikan ia hari ini orang yang ilmunya banyak dan dapat kongsi dengan masyarakat. Sebab itu para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita beradab dengan guru kita. Ketika kita online, hendaklah kita jaga adab seolah-olah kita berada dengan guru kita. Orang yang beradab, dia akan mendapat kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi dan kasih sayang para guru kepada kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi di siri yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan ketenangan kepada kita, kefahaman agama kepada kita, dan menjadikan kita orang yang beradab. Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan aku di akhirat kelak esok, orang yang aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku duduk di akhirat. Ni, yang duduk dekat dengan Nabi. Bangun di mahsyar duduk dekat dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat duduk dengan aku di akhirat kelak ialah ahsanukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya di kalangan kamu. Ayuh, kakak-kakak, adik-adik sekolah menengah Cik Tom yang dirahmati Allah sekalian, jaga adab kita dengan mak kita, dengan guru kita. Walau dalam online, insya-Allah ilmu akan mengalir dalam hidup kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.